Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Muhammad Hamzah, begitu juga Yaumon dan juga Puan Sharifah Hafifah. Saudara Mat Kelana, saudara Dilsun Singh, saudara Ramzul, saudara Syah Ibrahim, terima kasih menemani saya bersama dengan Zamari LC Sabah Malam hadir bersama saya. Ya, Madam K, apa khabar? Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Itu juga saudara Bakat Ahmad, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Mudah-mudahan malam ini tak diganggu lah ya. Saudara Zizi Muhammad, saudara Puan Sharifah Hafifah. Salam, selamat mayam. Di alam maya katanya, saudara Abdullah. Begitu juga saudara Azizul, saudara Muhammad Razi, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din dari Kemayan, saudara Elias Muhammad, saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku, saudara Zamri Abdullah, saudara Nur Azman, saudara Muhammad Paridun, begitu juga Fazilah Awang dari Pulau Pinang, saudara Alias Abdul Latif, saudara Zaimi, Waalaikumsalam, begitu juga saudara Mat Kelana, saudara Syahar, saudara Zahari, SP dari Sungai Petani lah tu, saudara Ahmad Mak, saudara Muhammad Kapli, saudara Ray Call katanya dari Taiping, saudara Ramzul, saudara John Ringo, apa khabar saudara Kamarul Azhari, saudara Aminah Kak Minah dari Pantai Timur, apa khabar Kak? Puan Sharifah, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Rosmini dari Pontian, terima kasih. Saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Kedah, Cik Pa Muhammad Noh, selamat malam. Air Mata MKT dari Tanah Merah Kelantan, Jebat Pembela. Begitu juga Azhar Tok Kaya, Puan Syalimah Ahmad daripada Putrajaya, saudara Joka Karim dari Taiping, itu juga saudara Abu Nem, saudara Dayang Selha, terima kasih. Hafiz Hazara, saudara Zaimi, saudara Zahari, saudara Fuziati, itu juga Nur Maria, Sayulan, salam pencerahan katanya. Sahabat Nem, salam perjuangan. Saudara Joka Karim dari Taiping, main tau, main apa tu saudara Joka Karim. Saudara Kamarul dari Negeri Sembilan, Puan Rosni Koringot dari Sarawak, Ruby Din dari Petaling Jaya bersama pasangannya, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, Salam Madani katanya. Saudara Khamis Qaldi dari Bahau, saudara Puan Hamidah Kamat, terima kasih. Saudara RB Aidin dari dari Kempas Johor, saudara. Saudara Lim, saudara John Kelabu, apa khabar saudara Sungai Petani? Moga tak ada gangguan lah malam ni saudara. Kita saudara Puan Mariah Abdullah, saudara Syamsuddin Saad, saudara Azrul Jalil, saudara Abdul Ghaffar, Abu Semar Hashim dari Batu Pahat, saudara Abdul Ghaffar dari Kuantan, saudara Ibjah, Salam Madani, Azmi Omar daripada Mindaf, Dayang Selha, lain clear katanya. Muhammad Nur Qazi, saudara Jebat Pembela. Moga-moga ada gangguan lah malam ni. Saudara yang sehat ya, saudara Abdullah Mamat. Begitu juga Cik Nolia, saudara Kamarul, Nogari 9, saudara Ismail Zaimis, Haji Osman, saudara Said Wahab dari Tanjung Piai. Apa khabar saudara orang Tanjung Piai? Saudara Abdullah Ahmad. Salam saya pada saudara Datuk Jafridin, saudara Muhammad Harmi daripada Shah Alam, Haji Hamdi, saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Airal Awi, Jafridin dari Teluk Intan, saudara Ramzul Zul, begitu juga Limut, saudara Samsul Anwar, selamat malam. Toresco Tayanu, terima kasih. Toresco Tayanu, saudara Ramzul. Begitu juga saudara Suhaila Osman, Waalaikumsalam. Mas Wani Syuraini. Begitu juga saudara Azrin Abdullah, saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Puan Robiah Husin. Salam untuk semua teman-teman, ABK, saudara Muhammad Rosli, Pada Idi, saudara Hamzah Husin dan Fazil Muhammad. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Saudara Aziz Kota, Atuk Degil katanya. Saudara Jai Pijo, Waalaikumsalam. Itu juga saudara Ramzul. Baik saudara, saya harus memberi pencerahan. Apa yang sepatutnya nak santun lebih ni sampai tengah malam tak selesai saudara. Terima kasih kerana saudara hadir. Jangan lupa like and share. Kita lawan mereka saudara. Kita tunjukkan kekuatan kita dalam ukhuwah persahabatan. Saya menganggap anda semua adalah sahabat saya. Bukan pelayar-pelayar, tapi adalah sahabat. Karupu, karubadu. Dia kata tolong balun Cikgu Bat. Saya tak mau usik orang lain saudara. Kita mesti memegang prinsip, kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Biarlah dia dengan cara dia. Saudara Awang dari Tanah Merah, Nazir Bazrin dari Gombak.
Saudara, hari ini adalah tanggal 21 Jun 2023, hari yang ke-1189 virus itu melanda negara kita. Ya, Puan Rashidah Ahmad dari Kota Singapura, itu juga saudara Zul Razali dari Kota Lanas, Kelantan, saudara Jamaluddin, saudara Pak Ali, Fazil Muhammad, Wahab Zain. Saudara Samobawi, dia biarlah saudara Karubadu, biarlah dia nak merapu pun saudara Amri. Saudara, yang dapat saya laporkan bahawa penyakit tu masih ada lagi. Jadi pastikan kita, sebab sudah masuk hari yang ke-1189 virus itu melanda negara kita. Belum lagi usai, saudara. Dan kita mengharapkan agar Dr. Zulaiha dapat berusahalah supaya kita dapat memutuskan jaringannya. Saudara Zamri TJ, saudara Zam Taib, saudara Jamhari, saudara Nur Daniel. Begitu juga Jamaluddin Bujang, saudara Wawang Yusof, saudara Wahab Zain, saudara. Bagi saya, saudara, saya menasihatkan anda, jika ada pertemuan ramai-ramai, pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Dan kalau boleh, pakailah pelitup muka. Jika kita berada di luar rumah, bila balik rumah, saudara, pastikan kita basuh tangan kita, ataupun kita mandi, bersihkan diri, barulah kita santuni anak-anak kita, saudara. Sebab virus ini dia mudah menyangkit, saudara. Baik, saudara, kita masuk e-commerce. Mudah-mudahan tak ada gangguan, saudara. E-commerce hari ini bagi teman-teman yang mempunyai produk, mau diwawarkan produk anda, sila hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Al-Azhar memasarkan setangih albakurnya, iaitu kemian. Macam kemian, saudara, bila dibakar, semerbak harum bilik kita ataupun rumah kita. Ingat, saudara, rumah atau bilik yang wangi, harum, itu adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan, saudara. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab, saudara. Minyak wangi ini dibuat berasaskan pada pati kayu gaharu. Memanglah orang Arab ni suka kayu gaharu, saudara. Tapi bila pakai, segarlah, saudara. Dan kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, jangan lupa, dengan dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti dah dekat nak raya ni, saudara. Untuk teman-teman juga, jangan lupa popiah sira Lady Maria. Sambil-sambil kita melabun, makan popiah sira Lady Maria, rangup, pedas, manis dan mengasyikkan. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara, bagi teman-teman yang nak meniaga, tak ada modal pun tak apa nak ada, saudara, produk pun tak tahu nak jual apa, Puan Roschun mempunyai produknya, iaitu dari syarikat Emiro Super Carrier, memasarkan makanan berasaskan oat. Jadi saudara boleh hubungi Puan Roschun di talian 012-257-5917. Makanan ini sesuai makan waktu pagi, saudara, sebab ia menambahkan tenaga, mengenyangkan perut, elok sebagai bekalan, saudara. Harganya pun murah, bukan mahal mana. Boleh anda hubungi Puan Roschun di talian 012-257-5917. Itulah seketika, saudara, e-commerce kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, ingat, saudara, ini naluri kehidupan. Saya bukan da'i, jauh sekali sebagai ustaz. Tapi apa yang saya lakukan adalah curipan teman-teman yang perlu yang saya rasa elok dibaca. Saudara hamba cedek pulang pada anda, kepada Darus, Saudara Ramli. Jangan kita nak maki hamun parti-parti mereka, saudara. Saudara Ramli, jangan. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Terpulanglah mereka, saudara. Dalam segmen naluri kehidupan ini, saudara, sebenar-benarnya ramai orang yang gagal dalam hidup mereka kerana mereka lebih pentingkan persoalan bagaimana untuk mendapatkan sesuatu perkara yang dihajati berbanding bagaimana untuk memberi. Banyak kita ingatkan bagaimana nak dapat saja. Whatever come to me. Tapi kita lupa untuk memberi. Sedangkan, saudara, orang yang berjaya dalam hidup ialah orang yang banyak memberi. Mereka memberi bukan kerana ingat, saudara, memberi itu bukan mengurangkan, tetapi ia menambahkan. Sudah menjadi sunatullah, saudara. Orang yang berjaya pada tahap biasa-biasa ialah orang yang bawa hanya dirinya saja. Tapi orang yang berjaya pada tahap luar biasa ialah orang yang membawa orang lain berjaya bersamanya. Tidak ada orang boleh menjadi kaya sehingga dia mengayakan orang lain. Hakikat ini bukan sahaja dilihat dari sudut material, saudara, malah dari sudut ilmu, iman dan takwa, saudara. Orang yang paling beriman,
Orang yang bertakwa dan berilmu ialah orang yang membawa orang lain bertakwa, supaya beriman dan berilmu bersamanya. Untuk itu, saudara, kita mesti amalkan sikap suka memberi. Kita mesti memberikan ilmu, memberikan kepimpinan, panduan dan kemahiran kepada orang di sekeliling kita. Jangan kita bakhil untuk menabur kebaikan, saudara. Percayalah, saudara, memberi kepada orang lain samalah seperti memberi kepada diri kita sendiri. Kerana, saudara, tangan yang menghulur bunga pasti berbau harum. Itu dan firman Allah SWT, dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari sesuatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira bahawa mereka akan dapat lolos dari kuasaan Allah. Sungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah. Dan siapkanlah diri anda untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Kamu tidak boleh menggentarkan musuh Allah. Musuhmu dan orang lain, mereka dan tidak mengetahuinya. Sedangkan Allah mengetahui apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah. Nescaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan diinayakan ataupun dirugikan. Itu daripada surah Al-Anfal, ya. Jadi, saudara, kalau kita berjanji dengan orang, kalau orang tu mungkar, pulangkan balik perjanjian itu. Dan kalau mereka mau bermusuh, tak ada masalah. Siapkanlah ke kudamu untuk kita berperang. Itu dalam surah Al-Anfal. Tetapi yang paling penting, apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, nescaya akan dibalas dengan cukup kepada kamu, dan kamu tidak akan diinaya ataupun dirugikan. Ingat, saudara, sering-seringlah suka memberi. Orang yang berjaya adalah orang yang suka memberi. Orang beri sedekah, apa saja. Ilmu dia ada pun dia bagi ilmu pada orang. Itu keadaan, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil Hasan. Katanya, saudara, hidup bukan untuk membalas kejahatan orang kepada kita, tetapi untuk mendidik diri kita agar tidak berbuat jahat seperti mereka. Terima kasih, Cikgu Hibil. Itu pandangan Cikgu Hibil ataupun Mutiara Kata-katanya, saudara. Hidup ini bukanlah untuk kita membalas apa saja kejahatan orang lain pada kita, tetapi kita harus mendidik diri kita untuk tidak berbuat jahat sebagaimana mereka lakukan. Terima kasih, Cikgu Hibil. Cantik Mutiara Kata itu, saudara. Mudah-mudahan Cikgu Hibil yang di alam persaraannya dapat berehat dengan baik bersama dengan keluarga. Maklum sajalah, lama 40 tahun menjadi guru, dan kini berehat. Sering-seringlah Cikgu Hibil hantar kiriman Mutiara Kata untuk perkongsian kita bersama. Sebab Cikgu Hibil ni pun orang suka membaca. Banyaklah culipan yang diperolehi untuk perkongsian kita bersama. Saudara Nur Azman, saudara Roy Rosem, shout out, saudara Zam Razali, salam dari Kok Lanas. InsyaAllah saya akan sampai ke sana, saudara. Begitu juga saudara Ayub. Nizam Perkasa nak invite saya minta maaf, saya tak tahu nak buat apa. Nanti terganggu lagi macam semalam, hancur. Tak boleh nak buat live terus, saudara. Baik, saudara, kita santun pantun Pak Nazil. Saudara, Pak Nazil semalam pun saya dah katakan, beliau mengirim kali ini pantunnya, ada yang pantun 6 kerat, ada yang pantun 4 kerat. Memang kreatif lah Pak Nazil ni, saudara. Kata Pak Nazil, pergi ke pasar beli sawi, pucuk leletup, dipilih bahan akup, bunga betik, kacang kelisa. Dilahir besar di bumi pertiwi, namun hidup serba tak cukup, akibat politik berebut kuasa. Jadi Pak Nazil menzahirkan kegusarannya, kerana bila orang berebut kuasa, maka akhirnya walaupun kita dilahirkan dan dibesarkan di bumi bertuah ini, tapi hidup kita serba tak cukup kerana akibat politik berebut kuasa. Tambah Pak Nazil lagi, ini pantun 4 kerat pula, katanya, ikan sebelah sedap rasanya, sama pelata masakan kakwah. Usah berbalah sesama bangsa, kuatir sengketa merusak ukhuwah. Jadi Pak Nazir menasihatkan kita, janganlah kita berbalah sama bangsa, saudara. Ya, apa khabar Cik Mek? Cik Mek, Sang Bedal, saudara Rashidah Ahmad, kita juga Burak Putih. Waalaikumsalam. Baik, saudara, usai pantun Pak Nazir, kita mesti memberi peringatan pada pimpinan negara agar mereka tidak berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang kalau wang negara diberbelanjakan tanpa had, negara boleh muflis.
peringatan saya pada anda semua seperti biasa. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel, saya izinkan, tak ada masalah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan sekadar memberi informasi. Dan juga kalau ada culipan ataupun kata-kata saya ataupun komen-komen dari saya ini, saudara, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu penting. Andainya anda mau menyantuni, tak ada masalah. Boleh hantar kiriman asalkan menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis, bahasa yang baik. Dan kalau anda nak berbahas dalam ruang media saya ini, silakan, tak ada masalah. Kecuali mereka yang menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan, saya tidak izinkan. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Ingat, saudara, ini bangsa kita, warga kita, kita adalah warga yang kaya dengan budi bahasanya, saudara. Baik, saudara. Dan hari ini, saudara, Duli Yang Mulia Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatauddin Al-Mustafa Billah Shah bersama dengan Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah hari ini berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadat haji. Moga-moga tuanku mendapat haji yang mengabruk. Baginda juga turut diiringi oleh pemangku Raja Pahang, iaitu Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyatauddin Al-Mustafa Billah Shah. Jadi majlis keberangkatan Sri Paduka berdua telah diadakan di Istana Negara dan dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rastam, Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Aizat Ismail. Jadi pada majlis tersebut Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Abdullah memimpin bacaan doa, disusuli laungan azan oleh pembantu Haiwan Islam Istana Negara iaitu Saudara Mustafidur Rahman Muhammad Syarani. Bagaimanapun, saudara, sebelum berangkat, Yang di-Pertuan Agong sempat berpesan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjaga negara sebaik mungkin. Ya, saudara, tuanku begitu prihatin pada rakyatnya. Jadi bila sebelum berangkat, dia pesan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jaga negara ini sebaik mungkin. Baginda dijadualkan berada di Tanah Suci Mekah dari 21 Jun hingga 2 Julai, saudara. Tadi turut hadir tadi adalah Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Alfandi Buang, Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani, Ketua Sesi Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali. Dan saudara, Kerajaan Arab Saudi sebagaimana yang saya katakan telah pun mengumumkan hari Wukuf yang merupakan kemuncak haji adalah pada hari Selasa 27 Jun, manakala hari raya Aidiladha disambut pada 28 Jun. Kita tak tahu bila lagi, kita tunggulah apa kata penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu, bilakah tarikh sebenarnya umat Islam di Malaysia ini merayakan hari Aidiladha. Kita katanya umat Islam menyambut pada 29 Jun. Mungkin, saudara. Tapi kita tunggu, ya, saudara. Baik, saudara. Kita mendoakan agar baginda selamat pergi dan selamat kembali serta mendapat haji yang mabruk, saudara. Baik, saudara. Apa khabar Ibrahim Cik Muda, Intan Faizah, saudara Johar Hasri? Saudara, hari ini memang panas, saudara. Saya pun panas. Dalam dada lagi panas, saudara. Kabarnya bukan hanya negara kita, saudara. Negara kita ni panasnya memanglah 37, naik sampai 38. Tetapi saya mendapat perkabaran di Pakistan. Negara Pakistan kini mengalami gelombang haba dengan suhu yang meningkat sehingga setinggi 50 darjah Celsius di wilayah yang paling ramai penduduk, iaitu demikian laporan agensi DPA. Suhu meningkat setinggi 50 darjah di selatan Punjab dan beberapa kawasan Sindh. Saudara, Jabatan Meteorologi Pakistan mengeluarkan nasihat bahawa suhu harian berkemungkinan kekal 4 hingga 6 hari lebih daripada tinggi daripada biasa di Punjab dan beberapa bahagian di Sindh. Jadi sebab itu orang ramai nasihatkan supaya mengelak daripada terdedah kepada cahaya matahari langsung. Artinya di Pakistan cukup panas, 50 darjah Celsius, saudara. Mungkin juga di Mekah juga lebih panas lagi, tak tahulah kita. Kerana suhu di kawasan utara yang punya lebih 7,000 glasier. Di sebelah utaranya dia ada dia punya gunung, gunung ada glasier, dijangkakan 2 hingga 4 darjah lebih tinggi daripada biasa. Dan keadaan panas terik ini akan berterusan sehinggalah minggu depan. Hujan
Sebelum monsun dijangkakan akhir minggu ini. Demikian kata Safras. Dan Pakistan menjangkakan hujan monsun tahun ini tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu 1,700 orang terbunuh dan lebih 33 juta terjejas susulan banjir besar akibat hujan monsun yang tidak menentu. Jadi negara jiran iaitu India juga kini dicengkam gelombang haba yang terik menyebabkan ramai meninggal dunia dalam tempoh beberapa hari lalu. Pakistan hanya melepaskan kurang daripada 1% karbon global, namun menjadi antara 10 negara utama terdedah pada perubahan iklim. Banjir kilat, hakisan tanah, hujan lebat, kemarau dan asbut yang menyumbang kepada kualiti udara rendah. Keadaan ini meningkat di Pakistan. Tujuan saya melaporkan ini, saudara, supaya kita ingat, negara luar juga menghadapi suasana yang sama, kita juga mengalaminya. Jadi bersabarlah, saudara. Dan kita bercakap pula soal ekonomi sedikit, saudara. Hari ini nampak gayanya ringgit Malaysia masih lagi meneruskan penurunannya. Ringgit terus lemah berbanding dolar Amerika. Tapi pagi ini agak membimbangkan apabila $1 Amerika bersama dengan RM4.65. Aduh. Dan ini berikutan dengan kebimbangan terhadap prospek ekonomi global. Demikian kata pakar-pakar ekonomi. Bukan hanya di negara kita sahaja. Seluruh dunia mengalami keadaan yang sama. Cuma Amerika saja memperkukuhkan ekonomi mereka dengan menaikkan kadar faedah bank. Jadi orang berlumba-lumba menyimpan wang di Amerika kerana untuk mendapatkan laba daripada faedah bank tersebut. Sebab itulah saudara, Islam tidak menggalakkan atau mengharamkan riba, saudara. Inilah kesannya. Negara kita juga terkesan, saudara. Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, yang dipetik dari Bernaba, berkata, mata wang tempatan masih lemah kerana kebanyakan bank pusat utama dilihat mengambil sikap yang cenderung untuk menaikkan kadar faedah di tengah-tengah persekitaran mudah tunai global yang ketat. Pasaran agak cemas kerana Reserve Persekutuan dijangka mengekalkan pendirian monetari yang ketat untuk membendung inflasi. Pelabur juga akan memberi perhatian kepada ucapan pengurusi Fed Jerome Powell di hadapan Kongres Amerika yang dijangka menyentuh pandangan mereka tentang ekonomi. Sementara itu, ringgit diniagakan rendah berbanding sekumpulan mata wang lain. Mata wang tempatan menyusut nilai. Untuk 1 pound sterling sekarang ni, secara pound Amerika ni England sudah pun mencecah RM5.93 daripada RM5.92 semalam. Dia juga lebih rendah berbanding yen kepada 3.28. Semalam 3.27. Begitu juga dengan euro. $1 euro sekarang ni sudah pun mencapai ke angka RM5.074 bagi $1 euro. Berbanding mata wang ASEAN dan lain, ringgit bergerak kebanyakannya bercampur-campur. Ringgit meningkat sedikit berbanding baht Thai, iaitu kepada RM13.31 baht untuk RM1. Semalam merosot, tapi kita merosot berbanding dolar Singapura pada RM3.45 untuk $1 Singapura. Nilai mata wang tempatan terus menguncup, saudara. Jadi keadaan begini agak menyukarkan. Sebab itu Tan Sri Shari Samad dia kata perlu dikaji semula lah peranan Menteri Ekonomi. Malahan bursa saham dia juga pagi tadi dia buka dalam keadaan rendah kerana ia mengambil petunjuk daripada prestasi semalaman di Wall Street yang lemah. Dunia juga, saudara, di Wall Street pun lemah juga, saudara. Peniaga-peniaga berkata pelabur masih mengambil sikap berhati-hati sambil menanti testimoni daripada pengurusi Reserve Persekutuan Amerika, iaitu FED Jerome Powell. Katanya mungkin hari inilah. Jam 9.05 pagi tadi, Bursa Malaysia susut 3.39 mata kepada 1,384. Semalam 1,388, jadi susut 4 mata. Jadi pergerakan harga di pasaran menyaksikan kaunter rugi mengatasi kaunter untung. Nampak gayanya tak boleh masuk bursa saham dah nampak saudara. Itu keadaan saudara ekonomi kita. Saya harus melaporkan supaya kita berhati-hati. Berhati-hati, jaga, jangan kita berbelanja dan simpanlah wang kita. Jangan sembarangan saudara. Sebab dunia juga mengalami. Kalau saudara lihat, saudara dengar dalam media sosial, iaitu Presiden Indonesia Pak Jokowi telah mengingatkan warganya supaya lebih berhati-hati kerana katanya Indonesia juga
tidak terkecuali mengalami kesan tekanan ekonomi dunia yang begitu menggusarkan. Itu menurut kenyataan daripada Presiden Indonesia. Singapura juga mengalami keadaan yang sama. Begitu juga di negara Thailand dan satu dunia lah saudara dalam keadaan yang terumbang-ambing. Kita tak tahulah Uncle Sam itu negara Amerika dia nak buat macam mana, kita wallahu a'lam bissawab. Cuma saya mengharapkan kita harus berhati-hati dan bertenang. Ya saudara, insya-Allah pimpinan negara sedang berusaha untuk mencari apakah formula-formula yang terbaik untuk memperbaiki ekonomi negara kita. Ya, kita terkesan saudara sebab negara kita kecil. Hari ini telah pun diumumkan bahawa Tan Sri Razaruddin Husin, iaitu beliau adalah timbalan Ketua Polis Negara, telah pun dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang baru. Sementara itu, saudara, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Ayub Khan. Datuk Seri Ayub Khan, Maidin Piche dilantik sebagai timbalan Ketua Polis Negara berkuat kuasa Jumaat ini. Alhamdulillah, selesai penyerahan Tan Sri Khairil Aqil, Tan Sri Aqil Sani Abdullah telah pun mengambil keputusan untuk bersara awal. Menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Ismail, Datuk Seri Saifuddin Sultan Ismail dalam satu kenyataan, pelantikan itu telah pun mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ritaudin sebelum Baginda berangkat ke Mekah. Tan Sri Razaruddin berusia 61 tahun, berkelulusan ijazah sarjana Sains Sosial, pengajian kepolisian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan beliau menjawab pelbagai jawatan sebelum ini. Sementara Datuk Seri Ayub Khan berusia 57 tahun. Beliau berkelulusan tinggi, berkelulusan ijazah sarjana teknologi maklumat dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan memulakan tugas pada 1993 di Cawangan Khas Bukit Aman dari pangkat penolong penguasa polis iaitu ASP sehinggalah penolong pensedia polis ACP selama 15 tahun. Dan kita mengharapkan kedua-dua mereka dapat melaksanakan impian rakyat, impian negara supaya negara kita ini sentiasa berada dalam keadaan aman tentram. Saudara Makjah, apa khabar? Saudara Nisha Hassan, SCC, GD2, Elias, saudara Zura Zali. Ya, saudara? Baik. Saudara, hari ini sebenarnya saudara ada cerita lain, tapi saya mengambil keputusan untuk mengulas. Jangan marah saudara, sebab saya nak mengulas kedudukan negeri-negeri. Kalau tak sempat, sebab malam esok saya akan bersiaran bersama dengan Sumber Kini untuk membicarakan tentang kedudukan politik di Selangor. Tetapi untuk hari ini saya berusaha untuk membincangkan. Saya harap anda sabar mendengar bagaimana yang mereka mengatakan. Kononnya Perikatan Nasional begitu yakin untuk mendapat menawan 6 negeri. Tapi saya kata itu adalah antara mimpi dan realiti, saudara. Memang 3 buah negeri sekarang ini dikuasai oleh Perikatan Nasional melalui parti PAS, iaitu di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Tetapi 3 negeri lain lagi, iaitu di Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang dikuasai oleh Pakatan Harapan. Tapi saya heran bagaimana mereka begitu yakin untuk menawan. Kononnya kita bermula dengan Negeri Sembilan, saudara. Negeri Sembilan, dia terdapat 8 kursi parlimen. Waktu pilihan raya umum yang lalu, semua kursi dimenangi oleh Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Saudara, Jelebu menang Barisan Nasional. Jempol Barisan Nasional. Seremban Pakatan Harapan. Kuala Pilah Barisan Nasional. Raslah Pakatan Harapan. Rembau Barisan Nasional. Port Dickson Pakatan Harapan dan Tampin Barisan Nasional. Jadi kat mana datangnya kerusi ini parlimen, saudara? Kita tak mau bercerita lah yang lepas, tapi yang akan datang juga. Tapi kena lihat, kaji, saudara. Jadi pada PRU lepas 3 Pakatan Harapan dan 8 parlimen Negeri Sembilan. Itu Barisan Nasional, saudara. Barisan Nasional bagaimanapun dalam pilihan raya kita kena kaji balik, saudara. Untuk pilihan raya yang lalu, iaitu pilihan raya yang ke-14. Kita tak boleh katakan pilihan raya PRU yang baru lepas, saudara, sebab ini adalah ekoran daripada pilihan raya yang terakhirnya adalah pada 2018. Pilihan raya ke-14 dulu, saudara, Barisan Nasional gagal mengekalkan penguasaannya di Negeri Sembilan selepas hanya menang 16 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
Dan gabungan parti daripada Parti Keadilan memenangi sebanyak 20 kerusi DUN dan layak membentuk kerajaan. Artinya di Negeri Sembilan pada pilihan raya yang PRU ke-14 dulu, ia membentuk kerajaan di bawah Pakatan Harapan. Saudara, sebab mereka menang 20 kursi dan Barisan Nasional 16 kursi. Sekarang kita kaji, saudara, satu persatu. Saya nak komen, saudara. Ini kedudukan kerusi di DUN Ceneh. Saya hairan. Saya lihat, saudara, setiap bila saya dah baca siang tadi, saudara, saya tidak nampak satu kerusi pun Perikatan Nasional boleh menang. Kerana, saudara, contoh di Ceneh. Calon yang dulu, N1 Ceneh, Lok Siu Fuk daripada Parti Keadilan. Dia dapat 5,031 undi. Dan mengalahkan Barisan Nasional. Kali ini, Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan. Saudara, dengan undi yang diperolehi sejumlah 5,031 dan 3,876 dari Barisan Nasional, sudah pastilah dia dapat lebih kurang 8,000 lebih. Sedangkan calon daripada Parti Perikatan Nasional, itu calon PAS, cuma dapat 975 undi saja. Hilang orang pertaruhan. Itu di kerusi DUN Ceneh. Bagaimana di Pertang, saudara? Kita usuli satu persatu, saudara, supaya anda faham. Saya nak supaya kita orang Negeri Sembilan khususnya. Saya kau dengar benar-benar ni. Di Pertang Nur Azmi Yusof dari Barisan Nasional, dia dapat 4,008 undi. Mengalahkan calon daripada PKR 3,593. Sementara calon daripada Parti PAS cuma dapat 578. Kalau UMNO Barisan Nasional bersama dengan PKR daripada 4,000 campur dengan 3,593, retinya situ saja sudah 7,500 depositnya. Di Sungai Lui, Sungai Lui N3, ia dimenangi oleh calon Barisan Nasional, iaitu Muhammad Razi Muhammad Ali, dengan mendapat undi 7,795. Calon daripada Parti Keadilan 3,396. Sementara itu, Abdul Karim Syuhami dari Parti PAS cuma dapat 1,269, hilang wang pertaruhan. Itu, saudara. Bagaimana di Kelawang? Di Kelawang, Parti Keadilan mengungguli kawasan tersebut apabila Bakri Sawir mendapat 4,296. Sementara calon Barisan Nasional Barudin Mejali 3,320. Calon daripada PAS dapat 744. Saya bentangkan perkara ini, kita campur Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan, PKR. Itulah undi yang akan diperolehi di Negeri Sembilan nanti, saudara. Dan saya tak nampak, sebab itu saya katakan tadi, bagaimana mereka boleh mengatakan nak tawan Negeri Sembilan. Satu kursi pun tak ada, saudara. Bagaimana pula dengan kedudukan di Serting, saudara? Di Serting, ini calon daripada Barisan Nasional, Haji Syamsul Kahar Muhammad Dali. Dia dapat 9,782. Parti Keadilan 6,014. Di situ aja 15,000 lebih, saudara. Dan Parti PAS cuma dapat 1,837. Hilang deposit. Di Palung, Mustafa Nagor daripada Barisan Nasional dapat 9,575. Sementara Datuk Abdul Rahman Jaafar dari Parti Keadilan dapat 3,329. Kalau 9 campur 3, di situ ada dah 12,800, saudara. Calon daripada PAS 1,571, hilang deposit. Di Jeram Padang, saudara. Jeram Padang ni calon Barisan Nasional, Datuk Manikam Lecumanan. Ini daripada MIC, saudara. Dia dapat 3,702 undi. Menewaskan Suresh Senivasan daripada Parti Keadilan 2,640. Saudara. Begitu juga calon yang lain hilang deposit. Daripada PAS 785. Di Bahau, saya cakap satu-satu, saudara, supaya anda faham kedudukannya. Di Bahau, Teo Kok Siong daripada Parti Keadilan, saya rasa ini mungkin daripada DAP, saudara. Dia dapat 10,094. Mengalahkan calon daripada Barisan Nasional, daripada MCA, Chong Wan Yu. Dapat 6,000. 6,000 majoritinya, saudara. Jadi kalau begitu keadaannya, saudara, sudah ada 16,000 di Bahau. Calon PAS 1,512, hilang wang pertaruhan. Di Lengging,
Saudara Ustaz Syuhami Kasim dari Parti Keadilan. Saya ingat ini Parti Amanah, saudara. Ustaz Syuhami Kasim dia dapat 7,456. Sementara itu, calon daripada Barisan Nasional, Mazlan Ma'aruf, dapat 6,400. Kalau dua dicampur, sudah ada 13,800. Muhammad Ghazali Abu Bakar daripada Parti PAS, 1,612. Tak nampak lagi, saudara, calon-calon daripada Perikatan Nasional, macam daripada PBBM ke, tak ada, saudara. Begitu juga dinilai J. Arul Kumar daripada Parti Keadilan. Dia dapat 14,219. Mengalahkan Leo Kok Chan daripada MCA, 4,300. Kalau 14 campur 4, di situ ada 18,000. Parti Islam cuma dapat 2,151 undi. Sementara itu, saudara, di Lobak dimenangi oleh Chiu Sing Yong. Saya ingat juga daripada DAP, saudara. Dia dapat 13,647. Calon daripada MCA, Lim Kok Kian, 1,865. Hilang deposit, saudara. Bala Murugan, Syamugam cuma dapat 92 undi saja. Sementara itu di Temiang, saudara. Saya nak supaya rakyat semua faham. Satu persatu saya sebut, saudara. Tak nampak lagi ke PM10 duk bohong? Tak tahu Kang Syah, saya tak tahulah. Saya tak nak bercakap soal PM10, tapi saya menyatakan kedudukan di Negeri Sembilan. Bila mereka pergi ke Negeri Sembilan, minggu lepas, konon-kononnya ramai orang datang. Tapi saya katakan, saya nyatakan bahawa orang dengar ramai. Tapi realitinya kita berpegang pula pada undi. Ini realitinya, saudara, di Temiang. Calon daripada Parti Keadilan, saya rasa DAP, itu Eng Chin Sai. Dia dapat 5,894. Sementara calon MCA, Siu Kui Wun, cuma dapat 2,800. Kemudian calon daripada Parti PAS, 369 undi. Macam mana yang mengatakan mereka boleh menawan Negeri Sembilan? Saya pun tak faham. Di Sikamat, ini tempat Menteri Besar sekarang, saudara Datuk Seri Aminuddin Harun. Beliau daripada Parti Amanah, Parti Keadilan. Saya rasa Amanah atau Keadilan. Tapi bertanding tingkat keadilan, dia dapat 9,832 undi. Sementara Samsul Debat, Barisan Nasional, Ustaz Samsul Debat daripada Barisan Nasional cuma dapat 6,400. Kalau campur dua ni, 9 campur 6, 15,000. 16,000, saudara. Haji Rahim bin Yusuf daripada Parti PAS, 1,300, hilang deposit. Itu juga Bujang bin Abu dapat 15 undi, saudara. Di Ampangan, ini kursi yang ke-14. Di Ampangan, Dr. Muhammad Rafiq bin Abdul Malik daripada Parti Keadilan. Dia dapat 6,801. Menawarkan Haji Abu Ubaidah daripada BN, 5,441. Dua-dua ni kalau campur, 6,000 campur 5,000, di situ saja dah ada 13,000. PAS cuma dapat 983 undi saja. Sementara di Juasih, saudara. Ini di Juasih, Datuk Haji Ismail Lazim daripada Barisan Nasional dapat 4,146. Menewaskan Rosli bin Omar daripada Parti Keadilan, 3,454. Kali ini, kalau bertanding kali ini, tentulah Pakatan Rakyat punya PKR punya pengundian akan berpindah menyokong calon daripada UMNO Barisan Nasional. Jadi kalau 4,000 campur dengan 3,000, di situ je 7,500. Sedangkan Parti PAS cuma ada 624 undi. Secara di Seri Menanti, ini heboh-heboh sangatlah orang kata. Seri Menanti dimenangi oleh Abdul Samad Ibrahim, BN, 3,362. Menewaskan Jamali bin Salam dari PKR, 2,767. Dua-dua campur undi ni 5,000, jadi 6,000. Sementara itu, Haji Rafi daripada PAS hilang uang deposit, dia dapat 535 undi saja. Baik, saudara, kita campur lagi. Terus, jangan berhenti saya. Saya mulai malam ini dan seterusnya, malam-malam yang akan datang, saya akan mengulas satu persatu supaya kita bercakap secara logika, saudara. Bukan orang cakap mimpi saja. Ini dengar ceritanya, kita tawan Negeri Sembilan. Pasti Negeri Sembilan jatuh tangan kita. Lihat keputusannya. Kalau nak lari pun, saudara, paling tinggi 10-20%. Saudara, sekarang ni kita tengok di Snaling, saudara. Di Snaling, Datuk Haji Adnan Abu Hassan, dia dapat 3,456. PKR 2,484. Dua campur ni, di situ sudah ada 5,800.
Sementara itu, Parti Se-Islam Malaysia PAS cuma ada 598. Daripada 5,000 lebih tu saya katalah bagi 20%. Ambillah 1,000, tinggal 1,598 pada mereka. Nak menang di mana di Senaling tu? Ini dipilah pula. Memanglah kononnya dipilah tu ahli parlimennya daripada parti PBM. Tetapi kalau dilihat kursi pilah, saudara Muhammad Nazaruddin Sabtu dari Parti Keadilan PKR, dia dapat 5,643. Sementara Datuk Nur Haiti Omar daripada Barisan Nasional dapat 3,837 undi. Jadi di situ je 5 campur 3, 9,400 saudara. PAS cuma dapat 1,400. Tolaklah 30% lagi saudara. Masih lagi 6,000 lebih. Itu di kawasan kerusi di Pilah. Bagaimana pula di Johor saudara. Johor, Haji Saiful Yazan daripada Barisan Nasional, dia dapat 3,900. Daripada PKR, Zulkifli Omar 2,942. Jadi 3,900 campur 2,900, artinya di situ aja 6,800 saudara. Dan PAS dapat 1,069. N20 Labu. Saudara dengar betul-betul saya cakap ni saudara. Labu, Ismail Ahmad daripada PKR dapat 6,712. Menewaskan Hashim Rusul Barisan Nasional. Saudara, 5,830. 6,700 campur 5,800, situ saja ada 12,000 saudara. Pada PAS dapat 2,000. Hilang deposit, ada calon dapat 46 undi ya saudara. Di Bukit Kepayang. Ini Bukit Kepayang ni saudara, Nicole Tan Likun. Saya rasa ini mungkin daripada MCA, daripada DAP. Dia dapat 18,668 undi. Mengalahkan calon daripada Barisan Nasional, Mah Kah Kiong. Ini rasanya sebab Mah Kah Kiong ni mungkin daripada gerakan. Kot gambarnya 3,744. Kalau 18 campur 3,000, di situ ada 21,000, 22,000 saudara. Dan di Rahang. Rahang ni saudara, saya melihat di Rahang, Mary Josephine Pritam Singh dari Parti Keadilan, dia dapat 10,000 saudara. Menewaskan Yap Siok Moy daripada MCA 3,000. Kalau campur dua saja dah ada 13,000 saudara. Hilang deposit Saraswati Paraguin, Parti Alternatif 66 undi. Alternatif ni parti yang sama dengan PBM saudara. Di N23 Mambau. Di Mambau Yap Yu Meng, Parti Keadilan. Ini mungkin DAP saudara. Sebab mereka hari bertanding di bawah lambang keadilan, lambang Pakatan Rakyat, saudara. Yap Yu Meng di Mambau, dia dapat 14,911 undi. Menewaskan Daphne Ho dari Barisan Nasional cuma dapat 2,522. Ini daripada DAP ni saudara. Tak ada ruang saya nampak boleh kalah DAP di situ. Malahan T. Primala Devi daripada Parti Alternatif Rakyat dapat 100 undi. Hilang wang deposit. Di Seremban Jaya saudara, P. Guna daripada Parti Keadilan Rakyat, dia dapat 13,760 undi. Mengalahkan calon daripada Barisan Nasional Chong Wee Heng, dapat 3,000 saya, tergedik-gedik saudara. Tapi kalau dicampur dua tu dah 13,000 saudara. Di Paroi, Haji Taufik daripada Parti Keadilan dapat 16,000. Mengalahkan Muhammad Ghazali Abdul Wahid 11,000. Kalau 16 campur 11, di situ ada 27,000. Mana PBM nak dapat undi ya saudara? Mana Perikatan Nasional dah dapat undi untuk menewaskan kalau campuran antara UMNO, Barisan Nasional dan Parti Keadilan, 16 campur 11, 27,000 saudara. Sedangkan calon PAS cuma dapat 3,499, hilang wang deposit. Di Cembung N26, Zaiful Bahari, Barisan Nasional dapat 9,079 undi. Menewaskan Parti Keadilan 4,200. Ini saudara. Dan calon daripada PAS cuma dapat 1,288. Kalau 9 campur 4, 13,000 saudara undi di situ. Begitu juga di Rantau. Rantau ni kawasan Tok Mat. Beliau menang tanpa bertanding. Kemudian dia adakan pilihan raya semula. Tok Mat menang. Dulu masa pertandingan dulu tu masa beliau bertanding adalah waktu Muafakat Nasional.
Saya melihat, saudara, kadang-kadang waktu pilihan raya yang lepas, PRU yang lepas, mungkin, saudara, sebab itu saya kata kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Ramai juga pengundi-pengundi merasakan bahawa mereka marah apabila UMNO Barisan Nasional tidak bersama dengan PAS dalam membentuk Muafakat Nasional. Mereka sudah disalahfahamkan. Seolah kononnya UMNO Barisan Nasional menolak PAS. Rakyat tidak diperjelaskan bahawa bagaimana PBM menonggang PAS. Jadi bila rakyat marah, orang ramai orang Melayu marah. Sebab itu setengah tak keluar mengundi, sebagai undi protes dan sebagainya. Sebenar-benarnya bukan UMNO menolak PAS, tapi mereka menarik diri untuk bersama-sama dengan PBM. Jadi salah faham itulah membuatkan orang kata, kalau gini kata kita sokonglah Perikatan Nasional. Itu mungkin mereka menang di segi parlimen. Tapi hari ini, sebagaimana yang saya katakan sahabat malam, saudara, bahawa Barisan Nasional sudah pun bersama dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan, undi daripada Amanah, undi daripada Parti Keadilan, undi daripada DAP, yang selama ini kita tak dapat, pasti akan bersama-sama dengan kita. Sama ada calon itu datang daripada PKR, daripada Keadilan, ataupun daripada DAP, ataupun daripada Amanah, maupun daripada UMNO. Saudara, sebab itu saya katakan macam Negeri Sembilan ni terlalu sukar. Macam mana dah boleh kata bahawa dah boleh tawan Negeri Sembilan? Di kota, saudara, calon Barisan Nasional 6,356, Awaluddin Said. Dan Parti Keadilan Rakyat melalui Syahrizal Masrudin 3,387. Di situ aja dah 9,000, saudara. Parti Islam dapat 133. 1,300. Nak lawan dengan 9,000, saudara. Kalau saya katakan bahawa kalau ada pun pengurangan, mungkinlah dengan dakyah itu dan ini, cuma maksimal lah 30%, saudara. Itu paling banyak. Bagaimana di Chuah? Di Chuah, Michael Yek Diu Ching. Saya ingat DAP ni, saudara. Dia mengalahkan Datuk Seri King Lim. Yek Diu Ching dapat 6,661. Sedangkan Datuk Seri Kim Lim dapat 3,400. Kalau 6,661 campur 3,460, di situ ada 10,000, saudara. Di Chuah. Bagaimana di Lukut? Di Lukut, calon daripada Pakatan Rakyat, Parti Keadilan, saudara, dapat 11,449. Ini saya ingat calon daripada DAP, Chu Ken Hua, menewaskan Yong Kun Yun daripada MCA. Saudara, di Bagan Pinang, Tun Hairuddin Abu Bakar, itu Don, sahabat saya dulu, mantan Esko Kerajaan Negeri Sembilan waktu itu, Brother Don. Itu Tun Hairuddin Abu Bakar, Don, dari Barisan Nasional, dia dapat 7,146 undi. Mengalahkan Muhammad Ibrahim Khan daripada Parti Keadilan, 5,211. 7,000 campur dengan 5,000, di situ aja 12,000, saudara. Itu mereka berdepan satu sama satu, saudara. Sekarang ni katalah daripada Perikatan Nasional bertanding 1 lawan 1. Dua ni ada modal mereka dah 12,000. Perikatan Nasional nak cari di mana tu? Mungkin 30%. Tak apalah, ambil lah 3,000. Masih lagi kalah, saudara. Begitu juga di Linggi, saudara. Datuk Abdul Rahman Mat Reza, Barisan Nasional dapat 6,072, menewaskan Rosli Abdullah daripada PKR, 5,449. 6,000 campur 5,000, di situ ada 11,400. Sedangkan Rizal Ishak daripada PAS cuma dapat 992 undi, hilang deposit, saudara. Itu bagi kawasan Linggi. Di Seri Tanjung, saudara. Seri Tanjung, M. Ravi daripada Parti Keadilan, 7,366. Barisan Nasional, MIC, Tinalan Raja Gopal, 3,336. 7,366 campur 3,336, di situ saja sudah ada 10,600. Macam mana nak calon daripada PAS yang dapat 1,061, iaitu Haji Kamarul Rizwan, saudara. Di Gemas, N34, calon Barisan Nasional, Abdul Razak bin Abdul Said, dapat 9,853. Dan daripada Parti Keadilan, 5,081, Tuan Haji Barudin bin Arif. Jadi 9,000 campur 5,000, di situ ada 14,000, saudara.
Kemudian meja bersara daripada PAS cuma dapat 2,612. Di Gemencih, saya cakap satu-satu supaya anda faham kedudukan di Negeri Sembilan. Bagaimana saya akan mengulas daripada negeri ke negeri, saudara. Di Negeri Sembilan dan di Gemencih, calon Muhammad Isa bin Muhammad Isa daripada Barisan Nasional dapat 6,963. Parti Keadilan 6,612. Di situ saja sudah ada 13,000, saudara. Sementara saudara Ishak Masin daripada Parti PAS dapat 1,112. Hilang wang deposit. Di Repah, Wirapan anak lelaki Supramaniam daripada Parti Keadilan dapat 9,568. Menumbangkan Koh Kim Swee daripada MCA Barisan Nasional 4,800. Kalau dicampur dua saja, saudara, sudah ada 14,200. Itulah gambaran yang saya lihat yang ada di Negeri Sembilan. Jadi saya kata bagaimana mereka boleh menjual cerita yang mereka akan mencapai kejayaan, boleh menawan boleh menawan apa ini Negeri Sembilan. Saya ada yang lain lagi tu akan saya ulaskan malam esok. Saya bercakap tentang Selangor dalam tetap saya tamukas. Jadi mungkin malam lusa saya akan mengulas lagi, saudara. Jadi mulai malam ini kita mengulas satu negeri ke satu negeri. Kita nak tengok, saudara, sejauh mana mereka mengatakan mereka boleh menawan. Saya tak nampak, saudara. Macam di Kedah pun, saudara. Itu hari masa di Kedah, itu hari pilihan raya di Kedah pun sebenarnya PAS dia dapat kerajaan tu tepuk atap. Tepuk atap, saudara, bila UMNO Barisan Nasional bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional. Dia ada 15 kursi. UMNO Barisan Nasional ada 3 kursi. Di situ ada 18 kursi. Itu keadaan di Kedah, saudara. Ada pula lompat-melompat dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun, mungkin pimpinan di Kedah tak mau buat kecoh, biarkanlah keadaan. Dan pilihan raya akan datang. Bagaimana Sanusi mengatakan dia dapat menawan 33 kursi? Saya hairan. Memang saya hairan. Tetapi saya akan cuba memberi penjelasannya berdasarkan kepada keputusan pilihan raya yang ke-14 dulu, saudara. Banyak orang menyatakan pada saya itu keputusan yang lalu. Tapi kena tengok pula keputusan pilihan raya umum, parlimen. Saya kata parlimen dengan orang negeri tak boleh campur. Tidak boleh diambil kira, saudara. Mungkin dalam parlimen tu ada yang menang, ada yang kalah. Tapi bila campur, parlimen begitu keadaannya. Ada Dewan Negeri itu, dia punya undi lebih daripada satu kawasan dengan satu kawasan yang lain. Tetapi kawasan itu ada yang dikuasai oleh UMNO Barisan Nasional. Ada juga dikuasai oleh Parti Keadilan. Dan jangan lupa, saudara, pilihan raya lepas kita bertanding 3 kursi, 3 corner fight. Iaitu UMNO menentang PBM, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Kali ini tidak berlaku begitu. Saudara, Negeri Sembilan ni nampaknya bakal dibenang oleh kerajaan perpaduan PS. Begitulah keadaan, saudara. Saya nampak begitu, saudara Halib. Saya Azmi, betul. Saya tak maulah membuat kerja Tuhan, saudara. Tapi saya berdasarkan kepada dapatan-dapatan yang jelas. Saya tidak mahu membohongi pelayar saya. Saya tak mahu membohongi anda dengan inggawan, boleh dapat begitu, dapat begitu. Tak mahu. Itu kerja Tuhan, jangan kita buat, saudara. Tapi berdasarkan kepada apa yang ada. Berdasarkan apa yang ada sekarang ni, apabila UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan menjadikan satu gerombolan yang mempunyai modal besar di Negeri Sembilan. Sedangkan PAS cuma banyak negeri yang hilang orang pertaruhan. Dan saya tidak nampak daripada parti PBM yang mampu untuk menggugat kerajaan di Negeri Sembilan. Saudara, Zainal Ali katanya rompakan di Sabah. Tak tahulah. Fazilah Abdul, betul. Mereka tak sedar, saudara. Mereka sebenarnya tebuk atap. Itu di Kedah sebenarnya. Kerana waktu itu, apabila UMNO Barisan Nasional membentuk dalam Muafakat Nasional, daripada 15 kursi campur dengan 3. Walaupun kita 3, macam sekarang lah, saudara. Dalam kerajaan Pakatan Harapan hari ini, kerajaan perpaduan ini, UMNO cukup Barisan Nasional 30 kursi saja, saudara. Tapi Pakatan Harapan ada 82. Bermodalkan 82 kursi, campur dengan 30 daripada UMNO, simple majority tubuh kerajaan. Begitu juga di Kedah. 3 saja, saudara, kursi UMNO Barisan Nasional.
Tetapi kerana PAS ada 15 kursi, jadi 18 dalam Muafakat Nasional. Itu yang dinamakan kerajaan tepuk atap. Kerana waktu itu, jangan lupa saudara, Pakatan Harapan di bawah pimpinan Mukris tumbang. Ini keadaan saya kena lihat secara jelas. Jangan kita bermain dengan andaian yang bukan-bukan. Saudara Adi Wira ni macam parti atuk. Mula-mula cakap besar, pejuang akan menang besar. Lalas sekali, hilang deposit saudara. Itu keadaannya. Tapi biarlah, tak apa. Ya, Hajah comel-comel, apa khabar Rudin? Kita bercakap berdasarkan data dan fakta. Kita bukan nak membongak saudara. Saya tidak mahu pelayar-pelayar saya dibohongi oleh mereka dengan andaian, dengan ucapan berapi-rapi lah. Mereka yang dulu bersama dengan UMNO Barisan Nasional, kini sudah berada di sana. UMNO akan tumbang. Saya kata nak tumbang di mana di Negeri Sembilan ni? Tentulah Pakatan Harapan akan menyokong calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Tentulah UMNO pula akan menyokong calon-calon daripada Pakatan Harapan. Nak tumbang di mana? Dengar sembangnya saudara. Ini orang kata sembang lah di Negeri Sembilan, pergi dalam majlis tu. Bagi duduk saudara. Pimpinan apa? Saya malah sebut nama dia orang lah saudara. Yang pada bekas daripada UMNO pun turun. Mau untuk menyantuni supaya rakyat menyokong mereka. Nak sokong di mana kalau datanya begini saudara? Bercakap biar betul. Ini saya kata kadang-kadang mereka hadir untuk menjaja mimpi dan berusaha untuk menarik sokongan rakyat. Saudara Muhammad Yusof Harum dia kata pokok yang tumbang. Itu kadang itu betul saudara. Betul saudara Muhammad Noh. Saudara Alia Abdul Latif dia 4 PH 2 BN. Saya belum ulah lagi di Kelantan dan Terengganu saudara. Jangan lupa saudara, di Kelantan Terengganu saya melihat cuma sebagaimana yang sering saya katakan. Tapi sampai waktunya bila saya mengulas satu persatu, kita lihat bagaimana pola-pola pengundi di Kelantan dan di Terengganu. Yang sebab itu saya berani menyatakan ada harapan UMNO, Pakatan Harapan mampu menewaskan Kelantan. Sebab itu pimpinan mereka di Kelantan sudah pun gelisah saudara. Sebab saya melihat landscape politik Kelantan pasti akan memberikan kejutan. Dan saudara pensyarah Universiti Pengajian Jarak Jauh PES, iaitu Dr. Nik Mawardi juga menyatakan bahawa satu kejutan akan berlaku di Kelantan. Tapi bila saya, mula-mula saya kata kejutan di mana? Tetapi apabila saya menatap satu persatu kursi yang ada di Kelantan, nampaknya besar kemungkinan ada kejutan di Kelantan. Tapi orang nak cakap gebang lah. Saya tak mau cakap lah saudara. Cuma bila sampai waktunya saya akan mengulas. Saya mengulas dengan fakta, bukan bersama dengan data. Begitu juga. Cuma yang selalu saya katakan, pimpinan UMNO Barisan Nasional, pimpinan Pakatan Harapan perlu menyelesaikan masalah kandidat ataupun calon. Khususnya di Terengganu. Sebab itu saya lihat 3 malam lepas saya pergi ke Kemaman. Kenapa saya pergi ke Kemaman? Kerana Kemaman itulah adalah puncak tanda. Seandainya UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan mampu menawan Kemaman, the whole of Terengganu. Dia Terengganu dia macam diaspora so. Tapi bermula di Terengganu, di Kemaman. Ini tradisinya saudara. Sebab Terengganu juga dia lepas 2 penggal dia bagi balik pada UMNO, kemudian bagi balik pada PAS. Dulu pernah berlaku apabila UMNO dapat 28 kursi Dewan Negeri, 4 saja PAS dapat Dewan Negerinya. Kemudian 2 penggal kemudian dia tukar balik. PAS dapat 28, UMNO dapat 4 kursi. Itu gambaran di Terengganu. Tetapi segala-galanya bermula di Kemaman. Itu yang kata orang Terengganu dia sahut bersahut saudara. Yup, kelaut. Itu keadaannya. Kalau calon-calon yang diturunkan di Kemaman itu muka-muka yang bersih, yang ada harapan, saya berkeyakinan itu juga akan diikuti di seluruh negeri Terengganu yang lain. Bagaimana berlaku di Ulu Terengganu, di Besut, di Kuala Terengganu misalnya. Keadaan ni saudara. Jadi saya melihat saudara Abdul Jamal dia kata PHBN insya-Allah. Selangor Negeri Sembilan, Penang. Selangor, kalau lihat dari Selangor saudara, memang totally kuyup. Kuyup Perikatan Nasional. Saya tak nampaklah macam mana boleh datang pergi ke Kuala Selangor. Kita pasti merubah kerajaan di Selangor. Saya geleng kepala saudara.
bila saya melihat data-data. Tapi bagaimanapun, besok saya akan mengulas apa yang berlaku di Selangor dan saya yakin cuma data-data ini saya akan nyatakan malam berikutnya, iaitu besok hari Khamis malam Jumaat, hari Jumaat malam Sabtu mungkin. Tapi hari ini saudara lihatlah sendiri gambaran yang sedang berlaku di Negeri Sembilan. Kononnya mereka mampu merubah landscape. Saya kata nak rubah macam mana? UMNO Barisan Nasional bersama Pakatan Harapan modalnya dah ada. Paling kecil pun satu kawasan itu saudara adalah 8,000. Sedangkan daripada Perikatan Nasional cuma ada 1,200. Ini betul-betul saudara cari naas. Siapa calon-calon yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional nampak gayanya di Negeri Sembilan adalah diumpamakan menggali lubang kubur sendiri. Kita jumpa lagi besok saudara, tapi jangan lupa malam besok saya bersama dengan Sumber Kini untuk kita live. Saya berbicara dengan Profesor Dr. Azmi untuk membicarakan tentang kedudukan politik di Selangor. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.